Dan sesungguhnya manusia ni dia berkongsi alam yang sama dengan makhluk yang tak nampak secara langsung kewujudan dia. Dan pengalaman ni dialami oleh seorang pengawal keselamatan di sebuah sekolah di Johor yang dikenali sebagai Helmi. Kejadian seram dan menakutkan ni berkaitan dengan makhluk halus iaitu jin. Jin ni adalah nama yang kita tahu. Tapi kalau hantu dengan jin ni sama je. Hantu ni adalah panggilan orang Melayu kepada jin. Dan apa yang berlaku ialah Helmi bagi tahu jin mengamuk disebabkan tempat tinggal dia tak dihormati dan benda ataupun kejadian tu memang betul-betul berlaku dekat depan mata dia beberapa tahun yang lalu. Okey. Cerita dia macam ni, Helmi kata. Ada seorang guru ni, dia diberi tanggungjawab untuk menguruskan projek pengubah suaian surau dekat sekolah tempat Helmi ni bertugas. Jadi melalui kontraktor yang dilantik, adalah 3 orang pekerja warga asing diambil bekerja untuk melakukan projek itulah. Okey. Beberapa hari lepas kerja-kerja dimulakan, mulalah berlaku kejadian misteri yang menakutkan yang mana secara tiba-tiba lah berlaku tanpa ada penjelasan secara saintifik. Okey. Tak tahulah Helmi kata silap dia dekat mana. Pekerja-pekerja yang 3 orang tadi tu seorang demi seorang mengalami penyakit misteri. Dan salah seorang daripada pekerja daripada 3 orang tu demam panas sampai tak larat nak bangun. Seorang lagi mengalami simptom batuk darah. Dan lagi seorang mengalami bengkak kaki sampai tak boleh nak berjalan. Disebabkan rasa macam risau jugalah yelah projek tak jalan sebab 3 pekerja kan semua sakit dan projek tu tertangguh lama. Jadi guru tu berjumpalah dengan Helmi kan. Yang mana cikgu tu dah syak dah mesti ada sesuatu yang tak kena, jadi dia minta tolong Helmi ni untuk cari seorang yang mungkin ada kepakaran dalam dunia mistik. Helmi ni dia mengagak lah mungkin pekerja yang 3 orang tu adalah yang buat orang kata sesuatu yang tak elok lah masa bekerja dekat kawasan surau tu kan, dan menimbulkan kemarahan makhluk daripada alam sebelah. Kebetulan dia kata Helmi ni dia ada kenal lah seorang wanita yang dikatakan ada kelebihan lah, sedikit kelebihan yang mana boleh berurusan dengan perkara-perkara yang disifatkan sebagai alam gaib. Jadi sewaktu menjalankan perubatan tu, wanita tu bagi tahu surau tu merupakan tempat tinggal jin Islam yang turut dipanggil oleh penduduk setempat ataupun dikenali lah sebagai Bunyan. Jadi Helmi kata dia terkejut. Suara dia yang wanita yang datang untuk membantu ni, suara dia lemah lembut. Tapi tiba-tiba tengah bercakap tu suara tu bertukar. Bertukar menjadi suara lelaki tua yang kasar dan juga bengis. Okey. Antara lain antara ayat yang berbunyi tu yang masa kena rasuk wanita ni dia kena rasuk ni, dia kata macam ni. Sudahlah masuk tempat orang, kawasan surau lah. Okey. Dengan tak bagi salam, kencing merata, sampai aku tengah wuduk pun dia kencing. Suruh mereka bertiga tu datang ke surau untuk minta maaf dengan aku. Kalau tak mati aku kerjakan. Masa di tengah kena rasuk tu, itulah ayat yang keluar tu kan. Masa tu memang meremang bulu roma dengar suara bengis tu. Syafa yang baca ni pun meremang bulu roma korang. Okey. Jadi lepas pada kejadian tu, teruslah Helmi ni telefon cikgu tu, dia suruh bawa pekerja-pekerja yang 3 orang tu secepat mungkin untuk minta maaf seperti mana disuruh
suara lelaki yang merasuk wanita tadi tu kan. Yang peliknya, kalau korang nak tahu, ketiga-tiga pekerja tu sembuh lepas minta maaf. Tapi dah serik dah lah. Tak berani dah nak pergi kat kawasan surau tu kan. Mungkin terlalu trauma, Helmi kata, dengan apa yang berlaku, membuatkan diorang ni angkat kaki dan diorang tak nak dah buat, tak nak teruskan dah lah kerja-kerja nak mengubah suai kawasan surau tu. Jadi Alhamdulillah, lepas tu nasib baik ada pekerja baru yang mana surau pun telah siap dengan sempurna tanpa ada sebarang masalah ataupun gangguan. Dan Helmi bagi tahu, peristiwa tu tak dihebahkan lah kepada warga sekolah yang lain, terutama sekali para pelajar lah. Dan hanya yang mengetahui kejadian ni adalah Helmi sendiri, guru yang bertugas bertanggungjawab menguruskan orang kata projek pengubahsuaian tu, dan pekerja asing tu je lah. Yang lain semua tak tahu. Dan bagi Helmi, selama 5 tahun dia menjadi pengawal keselamatan, pengalaman luar biasa yang dilalui tu menjadi pengajaran dia supaya dia tak lupakan lah sampai bila-bila. Dan apa yang berlaku tu membuatkan Helmi ni berpesan kepada diri dia dan juga anak-anak dan juga ahli keluarga, termasuklah korang yang tengah mendengar ni, supaya menghormati makhluk lain ciptaan Allah yang berada di sekeliling kita walaupun kita tak nampak dengan mata kasar. Tak kira lah kat mana kita berada, haruslah kita ingat dalam hati bahawa kita ni berkongsi alam dengan makhluk lain. Seeloknya bagi salam sebelum menjalankan tugas, ketika berada kat kawasan-kawasan yang menjadi perbualan ramai berkaitan ataupun kawasan tu ada kaitan dengan kejadian-kejadian seram. Bekerja sebagai pengawal keselamatan ni memang mencabarlah. Bukan saja kena disiplin tinggi, tapi kena juga berani. Pengalaman ni dialami oleh Manan. Manan ni dia kerja bukan sekejap lah sebagai pengawal keselamatan ni. Dah lama dah, lebih 20 tahun Dan kerjaya tu memberikan 1001 pengalaman yang tak dapat dilupakan. Tambah-tambah bila menyentuh bab-bab kejadian-kejadian seram ni. Okey, Manan bagi tahu, antara kejadian yang dia tak dapat lupakan adalah semasa dia bertugas dekat satu sekolah menengah di sebuah daerah dekat Selangor. Dan kejadian tu dah lama dah, dalam 18 tahun yang lepas, yang mana masa tu Manan ni dia baru je kerja dalam lebih kurang 2 tahun lah dengan sebuah syarikat kawalan keselamatan. Lepas 2 tahun, Man kata dia bertugas sebagai pengawal keselamatan di sebuah sekolah harian. Jadi Man ni dipindahkan pula ke sekolah lain dekat daerah yang sama lepas salah seorang daripada pengawal dekat sekolah tu diberhentikan kerja. Dan dekat sekolah tu ada lagi 2 pengawal keselamatan lah yang bertugas pada minggu pertama. Masa Manan ni bertugas, biasalah kalau minggu pertama ni Manan ni dia kata dia diberikan tugas pada waktu siang. Dan pada hari pertama Manan ni bertugas shift malam, dia bagi tahulah dia diberitahu oleh kawan setugas dia Razak supaya kalau meronda tu dekat-dekat dengan orang kata hujung penjuru sekolah tu ada satu bangunan store. Jadi kalau boleh dia pesan dekat Manan, jangan dekat dengan kawasan tu. Jadi apa yang diceritakan oleh Razak kepada Manan, store tu dah 20 tahun dah tak digunakan dan langsung tak pernah dibuka dalam tempoh tersebut. Dan tak kira lah cikgu ke siapa ke kaki tangan sekolah ke, memang tak pernah buka pun store tu. Dan Razak bagi tahu kira-kira 20 tahun lah punca yang menyebabkan store tu tak dibuka-buka selama 20 tahun tu sebab lebih kurang 20 tahun lepas ada satu kejadian lah yang mana tukang kebun sekolah ni jumpa mayat seorang wanita yang dipercayai ditamatkan riwayat dia lah di kat situ. Jadi
bermula daripada kejadian itulah polis mengarahkan bangunan kecil tu ditutup lah bagi tujuan kesihatan, dan tak ada siapa yang guna dah lah lepas tu tak ada siapa guna dah. Okey. Manan kata pada malam kejadian yang dia bertugas seorang-seorang tu, dia mulakanlah rutin macam biasa, periksa seluruh kawasan sekolah termasuk kelas, kantin, bengkel kemahiran. Pada rundaan kali pertama, dia mula teringat. Dia teringat pula cerita Razak pasal store yang terletak dekat ujung penjuru sekolah tu. Kan? Dan dia tengok store tu masa dia berada dekat tingkat 3 bangunan sekolah tu. Dia kata, apa yang menghairankan, Manan kata, dia nampak lampu store tu macam menyala, dia kata. Dan sesekali terpadam. Jadi, padahal apa yang Razak cerita dekat Manan, bangunan tu dah 20 tahun dah tak digunakan. Mustahil lah ada lampu nak menyala kat dalam tu kan, malam macam menyala padam kan. Jadi masa tu Manan ni cuba hubungi Razak, nak tanyalah sama ada memang lampu kat store tu terpasang ke pada waktu malam. Tapi Razak ni tak jawab. Disebabkan Manan ni dia curiga, walaupun Razak ni dah pesan dah dekat Manan jangan menghampiri kawasan store tu, tapi disebabkan Manan ni rasa curiga, dia beranikan diri dia untuk pergi dekat dengan store tu yang letak kira-kira 200 meter jugalah daripada bengkel kemahiran yang terletak dekat deretan belakang bangunan sekolah. Masa tu berdebar-debar jugalah Manan ni kan, rasa takut juga kan. Dia duk fikirlah kan apa yang diceritakan Razak tu kan. Tapi dia beranikan diri juga Manan ni. Dia pun pergi store tu. Dia tengok, betul ke tak lampu dekat dalam store tu terpasang dari dalam. Lepas pada jarak kira-kira 20 meter daripada store tu, Manan ni dengarlah satu suara. Suara perempuan menangis. Masa tu Manan bagi tahu dia dah takut dah. Bulu rumah mula meremang dah. Bila cuba dia fikir suara apa benda yang dia dengar tu, bila dia tengok je arah pintu store tu, dia nampaklah dengan jelas seorang wanita pakai baju merah tengah mencangkung. Muka dia tunduk tengok lantai. Dalam keadaan ketakutan, Manan ni dia takut berani ikut. Dia cuba nak tegur tau perempuan tu. Tapi teguran tu tak diendahkan. Jadi dia kata dia curiga jugalah apa yang dia nampak tu kan. Kemudian perempuan tu berhenti menangis dan berdiri. Tadi cangkung ni dia berdiri pula. Sambil kepala dia pusing ke arah, tengok kepada arah Manan ni. Manan cakap masa tu dia nampak dengan jelas ya, wanita tu berambut panjang sampai ke pinggang dan muka dia berlumuran dengan darah. Apa yang lebih menghairankan, hanya kepala sahaja yang berpusing ke belakang, sedangkan badan dia tak bergerak sama sekali. Tengok keadaan tu, tanpa dia fikir panjang, terus dia beristighfar sambil dia berlari dan dia baca beberapa potong ayat Al-Quran sebagai pendinding diri daripada gangguan syaitan. Bila dia sampai pondok pengawal tu, terus dia pasang bacaan ayat suci Al-Quran dan guna handphone dia, dan dia menenangkan perasaan takut dia sampailah tamat waktu bertugas pukul 7 pagi. Dan mana pun ceritalah kejadian yang menakutkan tu yang jadi dekat dia tu kepada Razak lepas tu. Dan Razak ni dia gelak. Sebab apa tahu dia gelak? Sebab dia pun sama juga macam Manan. Mula-mula dia bertugas dekat sekolah tu, dia pun mengalami kejadian yang sama macam mana Manan ni alami.